Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Suratul Hasyr ayat 18. Maksudnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Khutbah Jumaat pada minggu ini akan membincangkan tajuk hemat berbelanja, bahagiakan rumah tangga. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, menikmati kehidupan beribadah dengan sentiasa mensyukuri nikmat di waktu susah dan senang adalah merupakan salah satu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, selain berbagai-bagai nikmat yang tidak terhitung banyaknya, sama ada dalam bentuk keamanan, kesejahteraan, kesihatan, kebahagiaan, kekayaan, umur yang panjang dan sebagainya. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat yang ke-18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Maksudnya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tiadalah kamu dapat menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Islam adalah agama yang mengatur segala kehidupan umatnya dengan pelbagai nikmat, merangkumi ekonomi, sosial dan sebagainya. Namun begitu, ada kalanya dengan nikmat yang melimpah ruah ini menyebabkan seseorang itu mudah lupa diri dan lalai bahawa nikmat itu adalah amanah dan ujian dari Allah kepada hamba-hambanya. Sebagai umat Islam, kita dituntut mensyukuri segala pemberian daripada Allah, termasuklah wang ringgit untuk menampung kehidupan. Kita adalah menguruskan segala perbelanjaan untuk keperluan hidup dengan sebaik-baiknya pada setiap masa. Sesungguhnya harta dan wang ringgit penting bagi amanah dari Allah yang dipertanggungjawabkan kepada kita menguruskannya dengan berhemat. Justru ia perlu diurus sebaik mungkin, kerana ia akan dipersoalkan kelak sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis
riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud dan hartanya dari mana diperolehi dan ke mana dibelanjakan. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, perancangan keuangan yang baik adalah mencapai maqasid syar'iyyah yang ditentukan, sama ada ianya berbentuk daruriyat, hajiyat atau tahsiniyat. Daruriyat adalah keperluan asasi yang diperlukan dalam kehidupan kita, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Hajiyat adalah keperluan bukan asasi tetapi melengkapi lagi kehidupan seseorang, seperti kenderaan dan telefon. Manakala tahsiniyat adalah harta yang berbentuk kemudahan atau kesenangan yang dengannya merupakan tambahan daripada harta yang sedia ada, seperti mempunyai beberapa kenderaan. Memandangkan perkembangan semasa yang berlaku dewasa ini, individu atau ketua keluarga perlu mengelakkan diri daripada melakukan pembaziran ke atas sesuatu pembelian yang tidak perlu diutamakan. Di saat pergerakan yang terbatas, lihatlah bagaimana gairahnya sebahagian dari kita membeli belah secara atas talian, selain berhadapan dengan karenah anak dan isteri. Berhati-hatilah, lantaran kita sikap suka membazir merupakan amalan syaitan, sebagaimana firman Allah dalam suratul Isra ayat yang ke-27 yang bermaksud, sesungguhnya orang boros itu adalah saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhan. Sidang hadirin rahimakumullah, Islam tidak melarang umatnya berbelanja, tapi agama Islam mendidik umatnya dengan kaedah berbelanja secara berhemat. Kesan pembaziran wang dengan mengabaikan nafkah dan sebagainya boleh mengundang konflik dalam rumah tangga. Merujuk kepada statistik Sistem Pengurusan Perkahwinan Islam Malaysia SPPIM bagi negeri Kedah, menunjukkan ekonomi keluarga dan sikap tidak bertanggungjawab menjadi antara punca aduan masalah rumah tangga yang tertinggi pada tahun ini. Berikut adalah beberapa saranan yang boleh diperhatikan bersama dalam merancang keuangan keluarga. Pertama, mengutamakan dan mendahulukan keperluan asas sebagai nafkah diri keluarga, seperti makan minum, tempat tinggal dan bayaran pinjaman bulanan sebelum berbelanja untuk kegunaan lain seperti aktiviti percutian dan sebagainya. Kedua, menyenaraikan kos perbelanjaan yang utama untuk diselesaikan. Setelah itu, baki dari perbelanjaan tersebut barulah digunakan untuk perkara lain sesuai dengan tahap kemampuan keuangan seseorang. Ketiga, lebihan wang yang diperolehi dari sumber pendapatan dijadikan sebagai simpanan untuk digunakan di kala waktu kesempitan. Jika sana ini dilaksanakan, dia boleh mewujudkan bahtera yang dibina kekal bahagia selari dengan matlamat perkahwinan, iaitu mendapat ketenangan, kasih sayang dan perasaan belas ihsan. Sidang hadirin sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin berpesan agar kita boleh mengambil pedoman-pedoman berikut. Pertama, umat Islam perlu mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, umat Islam telah membuat perancangan keuangan yang baik bagi memastikan kelangsungan hidup dan kebahagiaan keluarga, terutamanya selepas berakhirnya tempoh moratorium kelak. Yang ketiga, umat Islam perlu memiliki simpanan untuk digunakan pada masa kesempitan demi kebahagiaan rumah tangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Suratul Munafiqun ayat yang ke-10. Maksudnya, dan belanjakanlah, dermakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadamu. Kalau tidak, maka dia pada saat itu akan merayu dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله من سماع الله وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi saya berpesan di saya juga tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Baiklah, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang beroleh kebahagiaan dan kejayaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Manfaatkanlah masa kehidupan kita untuk menggandakan amal soleh, khususnya dalam suasana PKPP pada hari ini yang telah memberi ruang kepada kita untuk mengimarahkan masjid. Dan alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita telah diberi ruang untuk memenuhkan masjid mengikut kepada kapasiti masjid. Dan alhamdulillah, masjid kita menampung sebanyak 213 orang. Dan demikian juga bagi solat-solat fardu. Jadi kita menyuruh kepada tuan-tuan hadirin untuk bersama-sama kita memenuhkan kembali ruang-ruang yang ada dalam masjid kita, walaupun terpaksa kita social distancing ataupun jarak penjarakan 1 meter, kerana itu adalah SOP arahan pelaksanaan tersebut. Mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ruang masa, ruang waktu yang dibenarkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah khususnya solat fardu di rumah Allah dapat kita penuhkan seperti mana sebelum-sebelum ini. Juga kita telah pun membuka kembali majlis ilmu yang dikhususkan hanya dalam kalangan tenaga pengajar dalam anak qaryah. Itulah saya sendiri kuliah tafsir Jumaat malam Sabtu, Ustaz Haji Hamdan kelas Al-Quran Selasa malam Rabu dan Rabu malam Khamis, dan Ustaz Hayazi kuliah subuh minggu kedua dan minggu keempat, Sabtu minggu kedua dan minggu keempat. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dapat kita mengambil ruang-ruang tersebut untuk tergolong dalam golongan hamba Allah yang beroleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Di hari yang mulia ini, perbanyakkanlah berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radhiyallahu 'anil khulafa'ir rasyidin
ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بليشة وولي عهده سمو الأمير تنكو شرف الدين بليشة ابن السلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وأزواجنا وذرارنا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونهدر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.